Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita, kitab Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah. Kitab Tawdih ni dikarang oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Cumanya kitab Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah ni karangan Imam Nawawi lah. Dia tulis terjemah dan syarah sikit. Okay, kita nak sambung lagi bab kalau bayar denda lah jika berlaku ke perkara-perkara yang disuruh perintah suruh dan berlaku perkara diharamkan, benda tu akan menyebabkan denda lah, dam dah ataupun fidyah dah. Jadi kita nak bincang ni lah, cuma kita bincang dah sikit, kita nak sambung sikit lagi lah far'u dah. Ada pun yang punya seumpamanya sama ni, kalau ia ni lah ia berburu, dia kena ganti benda yang sama dah. Ada pun yang mempunyai seumpamanya sama, maka dia diberi pilihan sama ada mengeluarkan sutranya, dan jika dia mahu dia boleh nilainya dengan dirham dan membeli makanan yang sama nilai lah, kemudian bersedekah dengannya. Ini juga dinyatakan dalam hasyiah bagi idah lah, seperti dia tahu hasyiah kita hasyiah bagi idah fin masih ada Manasik dah, kitab Idah ni ada catatan tepi tu hasyiah dah. Jika dia mahu boleh berpuasa bagi setiap cupak sehari. Dia boleh juga puasa ganti pada hak benda yang buat, dia sepatutnya bayar lah. Jika ia daripada yang tiada sutra, dia diberi pilihan sama ada mengeluarkan nilai makanan. Jika dia mahu, dia boleh berpuasa daripada setiap cupak sehari dah. Kalau fidyah dia secupak, dia kena bayar sehari dia puasa dah. Jika berlaku angka yang harus daripada cupak pada dua gambaran, boleh dia berpuasa sehari. Iktibar pada perkara yang setara, iaitu makan yang dikeluarkannya dengan nilai Mekah, bukan nilai tempat kita, nilai Mekah pada masa itulah. Itu pada masa mengeluarkan dan tersebut dah. Ikut orang Mekah lah, nilai berapa secupak dah. Kalau tempat kita ni bayar zakat terah lah. Zakat terah tu juriyah tu lah nilai dah. Tapi tempat dia Mekah ni tak tahulah dah. Dan yang tidak setara dengan nilai pada tempat luputnya atau binasa, iaitu pada hari tersebut, bukan hari ketika membayar dam atau mengeluarkan makanan tersebut. Maksudnya nilai itu dibuat bukan ketika pada hari itu, pada hari dia langgar lah, bukan pada hari dia nak bayar. Dia bayar lewat kat, harga naik ke turun ke, dia tidak kira harga asal ketika dia langgar perkara haram ke, ataupun dia meninggalkan surah ke, benda masa tu dia kena denda kan. Dia bayar lewat ke, kena ikut masa dia nilai pada masa dia tengah buat salah ni lah. Gitulah maksudnya lah. Far'u perkara cabai lain lah. Dikenakan jaminan ganti bagi yang dalam ihram dan juga halal perburuan di tanah haram Mekah. Orang dalam ihram ni orang buat haji umrah lah. Dia orang halal ni tak buat haji umrah, dia buru juga, tak boleh juga dah, haram lah. Dia kena bayar ganti lah, ganti rugi dia. Ini berdasarkan riwayat sahih. Seperti dia menjamin beruang dalam ihram. Jadi dia suruh jamin lah. Jadi dia bukan dia memburu, tapi dia suruh ataupun dia jamin lah. Maka dia tu terlibat sama lah. Kedua-duanya dalam ihram atau yang tidak dalam ihram ni menjamin pohon kayunya. Sama ada dengan mencabut atau metunya. Jadi jamin tu maksud dia suruh ataupun dia jamin. Dia suruh. Walai dia buat, dia tak buat pun lah. Jadi dia terlibat jugalah. Siapa yang mencabut pohon kayu yang besar, kalau hasyiah iaitu yang masih hidup, yang tidak menyakitkan orang seperti mempunyai duri dah. Tak ada kait dengan duri ke apalah, pokok biasa tak ada duri dah. Jika sebaliknya harus dicabutnya ketika itu atau dipotong sebagai disebutkan dalam Rawdah. Tapi Imam Nawawi menyalahi pendapat tersebut dalam Syarah Muslim dan Tasahhatan tadi. Jadi ia katanya tak boleh cabut ni pokok biasa, pokok ada duri yang bahaya tu. Kalau lalu kena tersepak, luka orang kan. Jadi dia boleh buat dah sebab bahaya. Tapi Imam Nawawi sendiri ni dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dia jadi zahir sangat buat Syarah Sahih Muslim. Dah.
Dia jadi tak dikata boleh juga dah pokok turi pun nak. Tapi dalam kitab Rawdah Talibin lah. Imam Nawawi kata boleh buat lah. Pokok gitu. Kalau pokok lain hak kata boleh buat, tak pokok duri hak bahaya tu boleh buat. Gitulah dah. Jadi siapa yang cabut pokok yang kayu besar hendaklah dibayar dengan seekor lembu. Dah. Dia kalau pokok besar dia kira sama tak tarah dia dengan seekor lembu lah. Jadi lembu yang padat kita nak korban lah. Kalau pokok tu besar dah. Jika pohonnya kecil, pokok kecil, mengikut urus lah. Benda ni payah juga. Kira dengan orang Arab tempat dia lah. Dengan kiraan dengan seekor kambing lah. Mengikut. Juga yang memadai untuk dibuat korban lah. Jadi kalau kambing ni bukan kambing kecil. Kambing yang boleh buat korban lah. Gitu lah. Nak bayar ganti rugi ni. Sebab cabut pohon. Potong pohon kecil di tanah haram ni. Kemudian dia diberi pilihan sama ada lembu, kambing, memberi makan atau berpuasa seperti yang terdahulu. Dia boleh pilih lah. Seperti yang terdahulu berkenaan berwai. Kita bicara pasal berwai. Gitu je. Kita tengok pilihan. Sama ada sembelih lembu dah. Ataupun beri makan seharga dengan lembu. Ataupun seharga dengan kambing je lah. Ataupun tak ada juga berpuasa dah. Sebanyak nilai ganti itulah. Jika kecil sangat wajiblah dengan nilainya. Dah. Kemudian diberi pilihan antara makanan dan puasa gitu. Begitu juga hukum berkenaan dahannya. Dahan pokok dah. Yang tumbi atau batangnya berada di tanah haram sekalipun tak dahan cabangnya di tanah halal. Jadi kakak kayu itu tanah haram. Daun dia ngadak ke tanah halal dah. Jadi tetap juga ia kena denda dah. Kena denda kalau pokok, tekak pokok tu. Adapun daunnya dah. Adapun daunnya maka harus diambilnya tapi juga jangan mengasarinya. Kerana dibibangi tercabut kulitnya. Di sisi mazhab Syafi'i kerana ia tidak memudaratkan pohon tersebut. Dia ambil daun tak ada masalah. Dalam mazhab Hanbali seperti kata Ibnu Qudamah dalam bukunya tidak halal mengambil daun-daun terpangit pohon kayu tersebut juga. Jadi kena denda juga lah. Mengikut mazhab Hanbali ni kalau ambil daun. Mazhab kita ni ambil daun tak apa. Itu asalnya kerak. Batal, dahan, rating tak boleh lah. Tu perbezaan dia lah. Dan kerana perbuatan tersebut hukumnya haram sebagaimana disebut dalam majmuk. Jadi daun tak haram lagi. Tapi yang kasar siapa cabut kulit pokok lah. Tarik kasar tu menyebabkan kata tertarik sekali kulit pokok. Kulit pokok macam kerak pokok, kerak rati lah. Kerak dahan ke apa dia tak boleh. Gitulah perbahasannya. Haram memotong tanaman renek di tanah haram. Jadi kenakin sini pohon kayu kecil masih hidup dah. Renek ni masuk pohon kayu kecil lah. Pohon pokok kecil pun tak boleh cabut di Mekah dah. Jika dicabutnya hendaklah dinilai atau iaitu di antara makanan dan puasa dah. Jika dia membiarkan kering, nescaya gugur nilainya dah. Dia tak kena nak apa, biar kering gitu dah. Jika kering maka tidak dikenakan apa-apa kerana potongannya dah. Kalau kering, pokok tu kering dah. Pemapuh dah. Dia cabut pun dia kira macam anggap mapuh. Dia kira tak apalah. Kalau dia cabut pasti dikenakan ganti jaminan lah. Kalau dia kering tapi tak mapuh lagi dah. Selama tak merosakkan tempat tersebut, tapi jika sudah rosak atau mati, hukumnya harus dicabut sebagai terangkan dalam Al-Majmu'. Kalau pokok mapuh sungguh tak dia kira tak apalah cabut. Kira hak tolehnya hak pokok atau tak mapuh lagi dah. Jadi kena denda kalau dia tak mapuh molek. Ini kerana kalau dia tidak mencabutnya pasti dia tumbuh. Gitu lah. Bahasa hidup lagi dah. Gitu yang enggak. Harus memberi makan binatang mengembali di padang rumput tanah haram. Pula dah. Kalau dia ambil rumput untuk makan binatang ternakannya, hukumnya tetap harus mengikut pendapat yang asah. Dan tiada sesuatu dikenakan terhadapnya. Gitu lah. Ada kena. Cuma dalam ni kita anggap tak apalah kalau dia makan nate, pasal nate makan sama ada dia makan sendiri ataupun tu dia ambil buat makanan. Berlainan pula bagi siapa yang mengambil untuk menjualnya atau selainnya tetap tak boleh lah, tetap haram lah. Sekalipun dia tidak memelihara binatang atau diberi sebagai hadiah sekalipun tetap tak boleh lah. Dikecualikan daripada jualan izkhir duri kerana harus apabila perlu. Pokok duri ni izkhir ni tak apa jual cabut.
Difaham daripada sini hukum mengambilnya adalah harus sekalipun untuk jual beli dah. Pendapat ini disebut dalam Hasyiah Tuhfatul Muhtaj dan Mughni Muhtaj. Di samping itu dikatakan telah memberi fatwa ahli kuruku iaitu Syihab Ar-Ramli. Itulah dia kata boleh lah. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang sahih seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jika perlu kepada suatu dari pertambahan tanah haram kerana ubat, kerana berubat guna pokok dalam tanah haram, ilai zahir sekalipun belum wujud lagi penyakit yang memerlukannya, harus dipotongnya mengikut pendapat yang sah. Kata terpaksa berubat, ya boleh lah. Dan tidak kata tak boleh, ni mesti boleh lah, kerana dia tu perlu dah. Kifar'u cabang. Ketahuilah bahawa dam yang wajib dalam manasik sama ada berkenaan dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang tegah, baik kami itlakkannya, mengumumkannya dengan menghendaki dengannya menyembelih kambing. Jika wajib yang lainnya seperti unta pada kifarah jima', nescaya kami hadkannya. Tidak memadai padanya kecuali apa yang memadai pada korban, kecuali bagi balasan dam terhadap buruan, kerana ia wajib keserataannya. Buruan ni kena cari benda serata, benda sama lah. Itu sama nilai dan dikecualikan daripadanya burung merpati di mana wajib padanya seekor kambing. Walaupun cek dia, dia kena kambing ni. Mengikut keputusan para sahabat radhiyallahu anhum, ramailah sahabat juga putusan gitu. Burung merpati ni kecil, kita kata buat apa nak sama dengan kambing, tapi gitulah apa yang telah diputuskan oleh sahabat dan sepakati oleh sahabat lah. Pada kecilnya dengan yang kecil dan besarnya dengan yang besar lah. Keserataan itulah saja, tapi pada parti tidak ia sama dengan kambing. Setiap yang mesti dibayar dam dengan kambing, maka hukumnya harus disembelih lembu atau unta sebagai gantinya, kecuali pada balasan beruang. Iaitu yang mengenai pengecualian tersebut iaitu pohon kayu. Pohon kayu. Pada pohon kayu cerita lain sikit. Jikalau dia sembelih unta dan niat bersedekah, di sini menunjukkan wajibnya niat. Begitu juga wajib pada semua dam yang wajib ketika sembelih untuk berniat, sama ada secara langsung atau mewakili pada seorang, kena niat molek dah. Niat sedekah dengannya daripada kambing wajib dan dia makan bakinya, hukumnya harus. Kalau sunat, kesedekah berapa dia jadi harus makan. Jika dia sembelih unta atau lembu daripada 7 ekor kambing, diwajibkan padanya juga harus. Ganti unta tu 7 ekor kambing boleh lah. Sekalipun berlainan sebab wajib antara satu sama lain ini. Fa'u. Maka sebahagian dam wajib dalam ihram dan tempat ihram lah. Buat sudah situ lah. Adapun ada setengah tu kena buat masa ihram lagi nak. Adapun masa apa yang wajib dengan sebab melakukan yang haram atau meninggalkan diperintahkan, yang tidak khusus dengan masa. Dari segi memadai sama seperti hutang dan juga tempatnya. Dia tidak khusus dengan masa ni, maksudnya kena baca lah, hutang lah tak. Bahkan harus pada hari raya dan hari-hari yang lain lah. Lepas hari raya pun boleh lagi. Kemudian selain daripada ia luput, boleh menyembelih pada masa haji yang dilakukannya. Adapun dam luput, maka wajib takhirkannya kepada tahun dia qada. Kalau orang luput, dan luput ni dia tahun tu tak jadi haji, tak pergi ukur Arafah ke apa, wajib takhirkannya pada tahun dia qada ni. Dia tahun depan dia qada, dia kena bayar masa tu dah. Inilah yang muktamadkan dia sebagai pelengkap, maka ditakhirkan sama seperti sujud sahwi lah. Dan masuk waktunya dengan ihram qada, ihram tahun depan lah. Niat ihram tahun depan. Adapun tempatnya dikhususkan pada tanah haram, maka wajib sembelihnya di tanah haram dan membahagikan dagingnya terhadap orang miskin yang ada di tanah haram, sama ada mereka yang bermustautin atau orang asing yang terpaksa dah. Itu kira asal keberada di tanah haram. Dan sini kata ini menunjukkan tidak madai, tidak dibahagi. Kalau tidak madi, kalau seorang kena beri kekurangnya 3 orang. Kalau kita nak beri orang miskin tak, mungkin bahasa Arab masakin kau apa jamak dah. Tetapi bagi orang yang bermustautin adalah afdal. Selama mana dia bukan orang asing yang memerlukan lah. Kalau tidak, pembahagian kepada mereka juga lebih afdal. Jadi orang mustautin yang miskin tu lebih afdal lah kalau kita beri, jika dia sembelihnya di tepi tanah halal. Dan dipindahkan dagingnya
ke tanah haram sebelum berubah. Hukum tidak madai mengikut pendapat yang asah. Jadi sembelih tanah halal, bagi tanah haram tak jadi. Kena tanah haram. Sama ada ini semuanya dam tamattu', dam qiran dan semua jenis yang wajib dengan sebab pada tanah halal atau tanah haram atau dengan sebab harus seperti bercukur bagi yang sakit. Ini dasar kepada perintah Nabi SAW terhadap Ka'ab bin Ujrah untuk membayar fidyah. Ketika berada di Hudaybiyah dan Rasulullah SAW tidak merintahkannya untuk dihantar ke tanah haram Mekah. Atau dengan sebab harus seperti bercukur bagi yang sakit atau dengan sebab yang diharamkan. Gitulah. Tempat yang afdal di tanah haram atau sembelihan bagi jemaah haji ialah di Mina. Bagi mereka yang berumrah di Marwah, seperti yang terdahulu pada haji. Kalau haji Mina milik korban, kalau umrah di Marwah, kata dah. Far'u cabai, perbahasa cabai. Jika dia bersedekah dengan makanan sebagai ganti daripada sembelihan, maka wajib dia membahagikan kepada orang miskin yang ada di tanah haram seperti daging. Ia kena beri di tanah haram. Kalau dia dam dengan puasa, maka hukumnya harus dia berpuasa di tanah haram. Tanah watannya dan selainnya kerana tiada masuk untuk orang miskin padanya. Far'udah. Ini yang telah terdahulu hukum yang bukan muhsar, yang disekat oleh orang yang tersekat lah. Adapun siapa yang dihalang oleh musuh atau selainnya daripada yang mengena dengannya, maka dia boleh sembelih dan dalam ihsar dan membahagikan dagingnya di tempat dia dihalangkannya walaupun tak sampai tanah haram ni. Kerana tempat dihalang tersebut pada hak yang muhsar sama seperti tanah haram. Ya, dia boleh mengirimnya ke tanah haram dan tidak halal sehingga dia mengetahui binatang tersebut telah disembelihnya. Fikir apa dia tahu sembelih lah. Dia boleh hantar ke tanah haram lah. Tapi cuma dia boleh, kalau boleh hantar, kalau tak boleh hantar pun dia boleh bagi kuasa tu lah. Kuasa dia tersekat, terhalang daripada pergi haji. Pasal haram hanya menghalang bagi perburuan di tanah haram, Madinah dan pohon pakaiunya dah. Jadi supaya Mekah nah. Tanah haram Madinah pun dilarang buru dan potong pohon kayu dia. Sekalipun ia ditanam oleh manusia sekalipun, kita tak boleh nak kerak pokok dia. Jika dia lupuskannya, dia dikendaki membayar jaminan ganti dah. Jadi kalau dia cabut kubur pokok, dia kena ganti dia Mekah Madinah. Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai dua pendapat yang baru tidak dijamin. Pendapat yang qadim, yang jadi tidak dijamin. Tidak perlu bayar. Ini juga pendapat Imam Malik dan jumhur. Begitu juga dengan satu pendapat daripada Imam Ahmad. Ada pendapat baru kata tak perlu bayar jika pokok tu pokok orang tanah dia. Inilah pendapat yang paling asas di sini mazhab kami. Ada kata pendapat yang kata kalau orang tanah pun tak boleh kok gitulah. Pendapat lama qadim dia dikenakan jaminan, kena ganti rugi jugalah kalau dia cabut pokok orang tanah pun. Inilah yang terpilih. Atas pendapat ini pada jaminan ada dua wajah. Pertama seperti doman, jaminan dan gantian dah. Tanah haram itu yang paling asah antara keduanya ialah boleh mengambil apa yang ada pada pemburu dan pemotong pohon kayu. Inilah juga pendapat Muhammad. Dia boleh rapah ke apa gitulah daripada orang yang buat salah cabut pokok kayu ke di tanah haram ni. Dia kenaki dengan sebab salap, ia apa yang diambil daripada yang terbun dari orang kafir. Kemudian dia mengambil mengikut pendapat yang sah. Jadi orang kafir ni salap ni boleh ambil senjata ke apa di tubuh si mati seorang kafir tu. Begitu juga ni tak boleh rapah. Bayar denda lah untuk orang yang cabut pokok. Dan sebagainya. Ada pendapat untuk orang fakir Madinah. Ada juga pendapat untuk Baitul Mal. Jadi boleh ambil tu untuk beri ke orang fakir tu ataupun untuk Baitul Mal. Gitulah. Pasal haram memburu di wajin. Begitu juga dengan memusnahkan pohon kayunya. Imam Nawawi berkata dalam Majmu' Syarh Mazhabnya, perburuan di lembah wajin adalah haram di sisi kita. Sebaliknya Al-Abdari berkata ramai ulama berpendapat hukumnya tidaklah haram. Khilaf ini terjadi kerana dikatakan hadis ni lemah seperti kata Allamah Ibn Qudamah dalam Mughninya. Jadi haram memburu di wajin ni wajin tu ada dalil tapi dalil tu lemah dhaif. Iaitu ada lembah di Taif tetapi tidak perlu dhaman jaminan padanya dah. Sebab khilaf tu jadi
tidak perlu. Kalau cabut pokok situ kau tidak perlu. Bu situ kau ada kewajib bayar denda tu? Tidaklah kata dia. Adapun Al-Naqi' itu perkampungan Muzainah, terletak hampir 20 batu daripada Madinah. Adapun Al-Naqi' itu tempat Rasulullah SAW menternak unta sedekah, bukanlah tanah haram lagi dah, dan dia tidak haram memburunya di kawasan tersebut dah. Tetapi tak boleh dilupuskan pohon kayu dan rumput rampainya juga. Jika saran itu melepaskannya mengikut pendapat asal, dia dimestikan bayar nilainya dan tempat tasarufnya, pembahagian atau pemberian sama seperti untuk pembahagian haram sedekah dan jizyah. Iaitu 4/5 dibahagi pada pasukan tentera, 1/5 daripada 1/5 untuk melihat selahat seperti benteng pertahanan, dan pelaksanaan hukuman mahkamah, 1/5-nya lagi untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, 1/5-nya lagi untuk anak yatim, 1/5-nya lagi untuk fakir miskin, dan 1/5-nya lagi untuk musafir yang keputusan bekalan. Itulah dibagi 1/5 tu daripada jizyah dia bagi mengikut keadaan gitulah. 1/5 dah khumus daripada 1/5 dah. 1/5 tu Nabi lah dulu lah, ni kat pemerintah dah. 4/5 tu 4/5 lagi bagi ke tentera lah dah. Tentera perang, jizyah ke perang. Pasal apabila yang dalam ihram melakukan 2 larangan atau lebih larangan, adakah damnya dikira bermahzurkan sekali saja ataupun kena 2 kali kena lah. Bab ini amat luas, tapi secara ringkasnya bahawa yang dilarang terbahagi pada 2. Boleh binasa hilang seperti bercukur dan bernikmatan seperti wangian. Jika jenis seperti bercukur dan memakai pakaian, dia dikira berbilang fidyah. Jadi kalau cukur dengan pakai wangi, dikira soal dam lah. Jika lain dah bercukur dan pakai pakaian, dia dikira berbilang fidyah. 2 kali fidyah kena bayar lah. Kerana ia tidak termasuk dalam jenis yang sama lah, maksudnya dah. Begitu juga melepaskan binatang buruan dikira berbilang fidyah juga. Ini secara sepakat di kalangan Imam Mazhab. Maksudnya buru seekor, suku buru seekor lagi 2 kali kena dah. Begitu juga melepaskan buruan bersama bercukur. Melepaskan buruan bersama bercukur atau memakai pakaian. Ada 3 cargo dibuat dah. Kerana jenis yang berlain jadi 3 cukur lain, pakai pakaian lain, buru lain dah. Jadi 3 kali denda dia kena dah. Tapi jika memakai pakaian wangian, kerana perbuatan yang sama dah. Jika memakai pakaian tidak dikira berbilang fidyah mengikut pendapat yang asah. Jika digandingkan dengan cukur gapo kodak. Jadi dia pakai wangi ini sama dengan berhias, gitulah dak cukur ni. Jadi tapi jika memakai pakaian wangian tidak dikira berbilang fidyah mengikut pendapat yang sah. Jikalau dia bercukur semua rambut dan bulu badannya secara berterusan, dia hanya dikenakan 1 fidyah sahaja mengikut pendapat yang sahih. Ada pendapat dikenakan dengan 2 fidyah kalau cukur sampai habis. Ini berdasarkan berbilangnya masa dan tempat. Kalau dia cukur kepalanya pada 2 tempat atau 1 tempat dalam 2 masa yang berbeza-beza, dia dikenakan 2 fidyah. Cukur sementara sekerak. Lepas tu mata lain pun cukur pun sekerak lagi dah. Jadi 2 masa berbeza. Kalau dia memakai wangi yang pelbagai atau pakaian berjenis seperti baju, serban, seluar dan khuf atau satu jenis pada satu masa ke satu masa, jika hal itu pada tempat yang satu secara berturutan, dia hanya dikenakan dengan 1 fidyah saja yang bersama dah. Dia kira lepas ni masa dalam 1 masa lah. Dia kena 1 fidyah. Jika pada 2 tempat atau 1 tempat dan jarak masa tu lama sikit, dia dikenakan dengan 2 fidyah. Sama ada diselangi antara keduanya bayaran kifarah. Yang pertama ataupun tidak lagi, dia kira kena bayar 2 jenis fidyah. Inilah pendapat yang paling asah, paling kuat lah. Paling betul dah. Ada juga pendapat jika tidak diselangi dengan kifarah, memadai dengan 1 fidyah saja. Ini pendapat lain lah. Dinyatakan sini berkenaan dengan masalah dam melalui madah syair yang dibuat oleh fuqaha. Syekh Al-Imrati Syarafuddin Yahya dalam nazam syairnya, Nazam Al-Ghayah wa Taqrib menghuraikan isu seluruh dam seraya bermadah. Dah panjang. Madah dia panjang betul. Itulah semua dalam ihram terhimpun dalam 5 bahagian. Pertama, murattab muqaddar dengan tinggal wajib dan dipaksa. Sembelih kambing dahulu dan puasa bagi yang lemah dengan 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negerinya. Dam kedua mukhayyar muqaddar. Itu murattab muqaddar dah, ratib.
Muqaddar ni mukhayyar muqaddar seperti cukur dari perkara haram. Seekor kambing atau 3 hari puasa dia. Puasanya atau berapa gantang atau 6 orang miskin di Mekah. Setiap seorang setengah gantang. Ketiga, dam mukhayyar mu'addal. Memotong tumbuhan dan memburu. Jika buruan ada secara haiwan, sembelihan sepertinya di Mekah. Atau beli makanan untuk mereka berjaya dengan kadar nilai yang buruan. Atau dinilai jumlah cupak puasa. Puasanya bagi setiap cupak sendiri. Diberi pilihan puasa beri makan jika lepas binatang buruan. Keempat, dan muratib mu'addal. Maka wajib dengan sebab kepungan. Sebab tersekat lah. Jika tidak mampu bayar, dia beri makan. Dan dengan ditentukan bilangan cupak. Puasa bagi yang lemah memberi makanan yang dikira bilangan hari. Kelimanya khusus yang jima' muratab mu'addal seperti keempat. Tapi di sini seekor unta sebelum muktabar dan selepasnya lembu jadi unta yang lebih molek lah. Yang tak mampu 7 ekor kambing lah. Kemudian diberi makan yang tiada dengan nilai unta jika ada. Berpaling kepada puasa jika tiada. Tak wajib puasa di tanah haram. Hadun diberi makan mesti di Mekah. Cuma beri makan ni Mekah. Puasa tu puasa mana tak apa dah, tidak mesti di tanah haram. Sekat tu dulu lah nak. Kau ihsar panjang pula ni. Kita baca sikit ya. Ihsar. Apabila dihalang oleh musuh yang berihram untuk pergi menunaikan ibadah haji. Daripada menyempurnakan rukun haji atau rukun umrah sekat dia. Dinyatakan di sini berapa tegahan daripada menyempurnakan ibadah haji atau nusuk di sisi mazhab Syafi'i ialah pertama halangan secara umum dia. Banjir ke apa. Yang kedua halangan secara khusus. Dia sore je kena sekat. Yang ketiganya perhambaan dia. Yang kelima, empatnya perkahwinan, itu suami yang menghalang isterinya atau lainnya kahwin. Dia terhalang sebab kahwin ataupun sebab kahwin menyebabkan tak terlegi dah haji umrah. Yang limanya, kebapaan yang menghalang anaknya, bapa halang anak dia. Yang keenamnya hutang. Hutang ni menghalang dia pergi haji lah. Dia tak mampu lagi. Jadi, apabila dibuang oleh musuh yang berihram untuk pergi menunaikan ibadah haji dari semua jalan, dia bolehlah bertahallul sama ada waktu tahallul itu luas atau persempit. Niat tahallul. Jika waktu itu luas, yang afdal dia tidak segera bertahallul. Boleh jadi tiada lagi halangan ihsar yang yakin, maka dia dapat meneruskan hajinya. Kalau dia rasa boleh menghalangi itu, dia kena pergi dah buat hajinya. Jika waktu sempit, yang afdal dia segera bertahallul supaya tidak lupa hajinya. Suruh tahallul haji lah. Harus bagi berihram dengan umrah bertahallul jika dihalang sama seperti haji. Jika mereka tegah dan tidak mungkin meneruskan kecuali dengan harta yang banyak, mereka juga boleh bertahallul lah, keluar daripada ihram, dan tidak perlu membelanjakan hartanya walaupun sedikit. Terhasillah dalam tahallul ini terbahagi pada 4. Pertama, tegahannya apabila seorang mengetahui berlaku halangan dalam haji. Yang kedua, keutamaan yang meninggalkan tahallul seperti dalam rumah secara mutlak. Ketiga, berlawanan yang kedua yang demikian dalam masa haji jika sekiranya waktu sempitnya. Yang keempatnya, keharusan tahallul. Ia adalah pada asalnya. Bahkan makruh membelanjakannya dan tidak haram seperti hadiah kerana maslahat untuk menyempurnakan manusuk terlaksana dengan toleransi dan musamahah. Bahkan makruh membelanjakannya jika yang menuntut itu orang kafir. Ini kerana ia menghina Islam. Jika mereka perlu pada peperangan, mereka boleh bertahallul. Dan mesti bagi mereka berperangan sama ada musuh itu orang Islam atau orang kafir. Kalau pergi boleh tahallul lah. Begitu juga sama ada mereka sedikit atau banyak. Tapi jika pada orang Islam ada kekuatan, lebih utama mereka memerangi orang kafir lah. Kalau dia memiliki haji lagi. Jika terdapat pada mereka berpopokan, aula dan utama bagi mereka bertahallul. Apabila mereka memerangi, mereka berhak memakai baju besi penutup kepala dan mereka dikenakan fidyah. Sama seperti siapa yang memakai kerana panas atau sejuk. Walaupun nampak macam terpaksa, tapi benda tu kena dam juga. Sama ada pada harus tahallulnya mereka dikepung segenap penjuru atau mereka dihalang daripada pergi, bukan untuk pulang. Kemudian mesti kepada yang bertahallul dengan ihsar, iaitu halangan sembelih kambing. Iaitu pada tempat terhalangan lah, dia boleh mengirimnya ke tanah haram sebagai hasyah, ataupun maka sudah tak apalah.
Itu halangan sembelihan kambing yang dibahagikan tempat halangan tersebutlah. Dia tidak boleh menukar daripada kambing kepada gantinya jika tidak ada. Jika tidak mengikut pendapat yang sah, boleh membawa dengan yang digantinya, iaitu mengeluarkan makanan dengan harganya. Jika lemah, hendaklah berpuasa daripada setiap cupok dengan sehari. Ketahuilah bahawa tahallul terhasil dengan 3 perkara. Pertama, sembelihan. Yang kedua, niat tahallul dengan sembelihan tersebut. Dan ketiganya bercukurlah. Hendaklah sembelihan dahulu, kemudian barulah bercukurlah. Sembelih dulu baru cukur. Jika kita kata mengikut yang sah, dia adalah nusuk lah. Cukur tu nusuk. Tidak terhasil kecuali dengan berhimpun perkara ini. Jika tiada kambing, dia hendaklah memberi makan sebagai ganti. Terhenti tahallulnya seperti terhentinya pada sembelihan. Begitu juga dia berpuasa. Dalam Hasyiah menyebutkan yang muktamad sebagaimana dalam Majmu' dan lainnya bahawa tahallul tidak terhenti hanya pada puasa saja, tapi mesti juga disertai dengan bercukur beserta niat kerana lama masanya. Begitu juga dia berpuasa mengikut pendapat yang sah. Jika dia tak mampu menyediakan kambing dan gantinya, maka tetap sabit atas zimmahnya, tanggungannya, kambing atau gantinya. Dan harus dia bertahalul pada waktu itu dengan berniat dan bercukur mengikut pendapat yang sah. Ada juga pendapat bahawa dia tidak boleh bertahalul sehingga dibawa kambing atau gantinya. Itulah pendapat tentang ihsar lah. Terhalai daripada buat haji dia. Allah a'lam. Subhanakallahumma hamdaka subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.